Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 18 Ogos. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Daerah Matu berpotensi dibangunkan sebagai hub pengeluaran produk hasil laut untuk dieksport ke pasaran antarabangsa. Ke arah itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, daerah Matu dipilih untuk melaksanakan program Prospek Matu yang bermatlamat membangunkan rangka aktiviti sosioekonomi. Dato' Amar Douglas memberitahu kerajaan negeri akan membantu proses pengeluaran produk untuk mendapat piawaian antarabangsa terutama dari segi teknik penghasilan, tahap kebersihan dan pembungkusan. Kementerian saya akan berbincang balik nak mengatur bagaimana tempat proses. Tadi kita nampak yang tukang buat undang sesar unjur tu pun agak susah. Saya cuba tadi. Saya tak boleh buat lebih dari 10 minit. Jadi mungkin kita nak buat yang lebih selesa, lebih higienik lagi. Ujarnya pembangunan industri ini selaras dengan usaha kerajaan negeri menjadikan Sarawak sebuah negeri pengeksport barangan makanan. Beliau ditemui media selepas melakukan tinjauan ke 4 lokasi industri tempatan di daerah itu. Antaranya lokasi pembuatan ikan masin, pembuatan sesak unjur, obor-obor dan barangan kraft tangan. Dalam pada itu, Adun Jemoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya memberitahu keputusan kerajaan negeri memasukkan kawasan Matu sebagai kawasan food basket negeri Sarawak adalah tepat kerana ia dapat membantu mempelbagaikan sumber pendapatan penduduk di perkampungan nelayan di Matu. Secara tidak langsung, penghasilan pertanian di kawasan perkampungan nelayan ini juga, musim landas mereka ada sumber ekonomi di kebun mereka, musim ikan mereka ada sumber ekonomi di kawasan laut. Beliau berharap perancangan untuk meningkatkan nilai produk tempatan ini ke arah tujuan ekspor keluar negara akan meningkatkan pendapatan pemilik industri desa ini sekaligus memacu pertumbuhan peluang pekerjaan di dalam daerah berkenaan. Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan merancang pelbagai strategi untuk dilaksanakan secara berperingkat bagi mengurangkan kesan pandemik COVID-19 dalam sektor tersebut di Sarawak. Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini kerana sektor pelancongan kini hanya bergantung kepada pelancong domestik untuk mengekalkan industri tersebut. Jelas Dato' Abdul Karim, antara strategi yang diambil termasuk rundingan bersama negara jiran yang berstatus hijau seperti Brunei Darussalam selain pertemuan dengan penggiat industri bagi memastikan industri tersebut kekal beroperasi. Justru beliau yakin kempen Siasi Tok Sarawak akan memberi kesan untuk mengembalikan sektor pelancongan yang terjejas di seluruh dunia. Beliau berucap demikian pada majlis pelancaran kempen Siasi Tok Sarawak, Anjuran Lembaga Pelancongan Sarawak di Kuching. Kempen Siasi Tok Sarawak dibuka untuk tempahan sehingga 15 Oktober ini diadakan dengan kerjasama Persekutuan Pelancongan Sarawak STF yang menyediakan platform tempahan dan pintu masuk pembayaran bagi kempen yang berlangsung sehingga Disember ini. Antara pakej dan aktiviti yang menarik termasuk Sunset River Cruise, Irrawaddy Dolphin Cruise di Santubong, melihat burung di Taman Negara Kubah, Fun Dive Day Trip di Pulau Satang, Tour Wetland Evening Kuching, Taman Negara Bako dan Taman Negara Mulu. Pembinaan Muzium Pentadbiran Bahagian Limbang yang menelan kos RM10 juta dijangka siap April tahun depan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, apabila siap, pelbagai sejarah artifak dan dokumen bersejarah akan diabadikan di muzium tersebut. Jelasnya, konsep pembinaan bangunan berkenaan mengikut ilham daripada Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng. Museum ini dibina di atas mempunyai sejarahnya sendirilah. Iaitu kita hendak membina replika tempat yang amat berhormat Ketua Menteri dilahirkan. Yang amat berhormat dilahirkan di sini dahulu kala lah, 70 tahun yang lepas di sebuah kuartus kerajaan.
Beliau ditemui media selepas melawat tapak pembinaan bangunan pentadbiran Museum Limbang. Dato' Dr. Abdul Rahman berharap pihak museum turut membina laluan yang dapat menggabungkan Museum Wilayah Limbang dengan bangunan museum berkenaan. Sejumlah lebih 30 juta ringgit telah disalurkan ke kawasan Batang Lasa, Nangasingat, Sungai Mawan, Sebinjai dan Serban dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Daro sejak 2016 hingga tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negerinya, Safi'i Ahmad berkata, peruntukan tersebut merangkumi keseluruhan projek pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan di kawasan tersebut. Jumlah terbesar daripada peruntukan tersebut adalah untuk pelaksanaan projek bekalan elektrik luar bandar BELB yang menelan kos hampir 15 juta ringgit. Daripada jumlah itu juga, 7.17 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan projek transformasi luar bandar RTP melibatkan 53 buah projek selain 8.3 juta ringgit untuk projek sistem bekalan air alternatif Sarawak SAWAS di Sungai Serban. Tahun ini hampir 2.6 juta ringgit telah diperuntukkan untuk melaksanakan 17 projek RTP. Antaranya naik taraf jalan di Rumah Panjang Nangalasa, pembinaan Dewan Terbuka di Lasa dan pembinaan sebuah dewan di Rumah Francis Kiai dekat Singat. Safi'i ditemui media selepas Majlis Dialog Bekalan Elektrik Luar Bandar di Rumah Muhammad Din di Batang Lasa Sibu. Beliau berkata peruntukan lebih 30 juta ringgit itu adalah bukti bahawa kerajaan negeri tidak pernah mengabaikan nasib penduduk di kawasan luar bandar. Kerjasama semua pihak termasuk penduduk, ketua kaum, ketua masyarakat serta agensi kerajaan dan syarikat swasta membolehkan usaha membangunkan kawasan Samalaju berupaya dilaksanakan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju Majang Renggi menegaskan Samalaju yang meliputi sebahagian kawasan Bandar Bintulu, Samalaju dan Suainiah merupakan kawasan yang besar dan memerlukan kemudahan infrastruktur. Ini termasuk keperluan sekolah, jalan raya, elektrik, air dan telekomunikasi. Kolaborasi dan hubungan baik dengan syarikat swasta yang terlibat dengan sektor minyak dan gas di Tanjung Kidurong, sektor perkilangan di Samalaju dan sektor peladangan di kawasan Suaidaniah juga membolehkan usaha membantu sekolah seperti menyediakan kemudahan tambahan rumah guru, jalan masuk ke sekolah dapat dilakukan. Yalah, udah aku bawa engkau pemesai dari pengurusan sedaya. Yalah diputuskan, udahnya serikat wilma nyauk ngagak rumah cikgu kena ukus 1.5 juta. Yalah dia tu cikgu dah pindah ke Makkah. Hanya Siti ada contoh dia. Malah bantuan merangkumi kelas tambahan bertujuan meningkatkan pencapaian akademik pelajar-pelajar sekolah-sekolah terbabit. Ini menurut Majang dapat dilaksanakan melalui tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat besar ini ke sekolah-sekolah yang memerlukan. Majang berkata demikian ketika program santai bersama penduduk rumah Bujang Endawi di Bukit Betani Batu 11 Bintulu. Pada majlis tersebut, beliau menyampaikan projek kecil luar bandar berjumlah RM20,000 kepada Rumah Panjang 16 pintu itu. Beliau turut berkesempatan melakukan tinjauan ke Sungai Kelalong yang dicadangkan penduduk untuk dibangunkan sebagai kawasan rekreasi. Penduduk di Rumah Panjang yang menerima pinjaman perumahan dari Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC perlu menubuhkan sebuah jawatan kuasa pembangunan sebelum kerja baik pulih atau bina semula dilaksanakan. Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS, Wong Chin Yong berkata, jawatan kuasa itu nanti akan menguruskan penggunaan dana tersebut bagi memastikan ia tidak digunakan untuk tujuan lain. Menurut Wong, pegawai dari HDC akan bertemu dengan tuai rumah dan penduduk bagi menerangkan prosedur yang betul selain menjelaskan mengenai perundangan berkaitan pinjaman perumahan itu. Rumah-rumah panjang yang mahu memohon dana pinjam baik pulih perlu mematuhi beberapa kriteria sebelum mereka boleh memohon pinjaman perumahan. The requirement is the longhouse must be registered with DO in Cebu. It must be registered, and after that you must show that there is a need to repair.
Wong ditemui media selepas majlis penyerahan surat kelulusan pinjaman perumahan dari HDC kepada tuai rumah Jackson, Anak Jelan. Penduduk di rumah panjang itu menerima pinjaman RM30,000 sepintu yang merupakan dana maksimum yang boleh diluluskan oleh HDC. Wong yang juga pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Dudong berharap pinjaman perumahan itu akan dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk di rumah panjang tersebut. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itu peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kegigihan seorang rusuri rumah, Hayati Tuba, 38 tahun dari Kampung Bawang Obor Limbang. Bermula sebagai hobi dan minat dengan bunga-bungaan untuk mengisi masa lapang sejak 3 tahun lalu, siapa sangka ia kini berupaya menjana pendapatan kepada diri dan keluarganya. Jelasnya sambutan amat menggalakkan dalam kalangan penggemar bunga dari seluruh Limbang dengan pokok kaktus dan pokok daun keladi antara yang paling mendapat banyak tempahan. Dibantu oleh ahli keluarga, Hayati membuka tapak semayan di halaman rumahnya. Impian saya adalah suatu hari nanti saya berharap agar dapat memiliki pondok nursery yang lebih luas lagi, yang dapat mempunyai kepelbagaian stok bunga untuk para penggemar bunga kita. Mengakui perniagaannya terkesan dengan perintah kawalan pergerakan sejak Mac lalu, Hayati akur dengan keadaan itu kerana berniaga ada pasang surutnya. Kekangan utama yang saya dapat rasakan sekarang yang mungkin menjadi masalah bagi saya lah dari segi modal lah. Mungkin kerana kami sendiri pun orang kampung kan. Pekerjaan yang kami alami pun kerja yang kami alami sekarang pun hanya mampu untuk bekerja sendiri. Hasil yang kami dapat pun hanya hasil bertani sajalah. Ibu kepada 4 orang anak ini bagaimanapun yakin dalam apa juga dilakukan, usaha dan keyakinan merupakan kunci kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 18 Ogos berakhir di sini. Budayakan kebiasaan baharu, bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Terus patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri dan keluarga. Saya Vanessa Mering, jumpa lagi.